Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Da pengerusi majlis, dan yang saya muliakan Imam Masjid Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu, dan EJK-nya, dan semua jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kudrat dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, di mana pagi ini, subuh ini merupakan pagi yang di mana orang kadang-kadang mau bangun, nak bangun aja lagi. Jadi kita merupakan insan-insan terpilih yang digerakkan hatinya, yang diberikan semangatnya, yang dilawankan nafsunya daripada tidur. Dan pagi ini kita sama-sama bangkit untuk berjemaah salat fardu subuh di masjid ini. Alhamdulillah. Dan saya mohon ampun dan maaf seawal-awalnya sebelum pengucapan saya ini. Saya tidaklah yang dikatakan hebat dalam berbicara. Saya bukan ilmuwan yang handal. Saya bukan orang yang boleh bertutur dengan mudah untuk kita nak dampingi, dan saya bukan guru. Jadi saya di depan ini hamba kedil yang baru belajar. Jadi sekiranya ada silap dan salah, tegur dan mohon ampun dan maaf, insya-Allah. Jadi saya ngambil masa yang panjang untuk pagi ini. Dikatakan saya hanya menyampaikan tazkirah 15 ke 20 minit aja. Jadi saya akan manfaatkanlah dalam masa 15 ataupun 20 minit aja. Jadi setiap mun saya pandai telajak, maklumkan kepada saya. Mun saya semua berhenti, padah juga, memang saya akan berhenti. Jadi alhamdulillah. Jadi saya merupakan orang yang pertama dan bertuah datang ke masjid tu. Dan sebelum tu saya pernah singgah di masjid tu. Walaupun saya pernah berkhidmat di Bintulu setahun lebih pada tahun 2011. Saya pernah di Bintulu dan saya pernah menjejak kaki di masjid tu. Pagi tu alhamdulillah diberi kesempatan saya pergi masjid tu, berjemaah di masjid tu bersama dengan jemaah di Kampung Baru tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan jemaah sekalian, dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan, kita lari daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlupa apa yang Allah beri dengan kita. Kadang-kadang kita leka dengan pemberiannya. Kadang-kadang bila dah ada, kita sombong, menyombong diri. Kadang-kadang kita tu sedar diri, udah diberi, ia juga tokoh raya. Makanya tadi ia digelar orang yang reti syukur. Reti syukur. Sebab apa? Dah diberi, ia juga pegaya. Udah diberi, pandai berterima kasih. Maka dalam kehidupan kita seharian, tuan-tuan jemaah sekalian,
Latihkan diri tu, wajibkan diri tu, bangun jak, bangkit jak kita daripada mimpi, daripada tidur. Yang pertama sekali kita ucap alhamdulillah. 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 Kadang kita mengambil ringan tentang apa perbuatan, apa amalan yang perlu kita lakukan untuk jaminan kita pun ada orang lain pakai kita pun juga. Sebab di mahsyar, bila kita dihimpunkan suatu hari kelak di mahsyar dan diperhitungkan dengan amalan kita siap berkait dengan orang lain, kita siap disangkut dengan orang lain, kita siap pada amalan aku ada dengan Yanun, amalan aku ada dengan anak aku, siap macam dia juga. Mun macam dia kerja kita beranak aja, bersusun anak kita belakang nun, pakai doa kita aja. Jadi kita pun apa? Maka tadi tuan-tuan hadirin sekalian, ia bermula pada diri kita pun. Sebab ya jangan sombong dalam kehidupan. Diberi Allah kaya, alhamdulillah. Diberi Allah miskin pun alhamdulillah. Tapi miskinnya tadi usaha. Usaha dengan kendiri. Bukan miskin lalu semiskin-miskinnya. Miskin tu banyak jenis. Kadang-kadang miskin tu dipolah diimbun. Dipolah memang miskin pun datang daripada diri sendiri. Si pandai berusaha. Miskin tu banyak. Kadang-kadang kita melihat miskin itu pada harta. Tapi kita si dangga dengan jelas pun sebenarnya dalam kehidupan kita tu. Hal miskin tu. Orang kaya pun miskin. Kadang orang miskin kaya. Di sini dua iga itu berbeza. Dalam bab ibadat. Di mata kita nangganya miskin. Tapi hakikat pada zikirnya, pada selawatnya, pada ibadatnya kaya berbanding dengan kita. Bila ditanya, adakah hidup kau tu dah cukup macam tu aja kah? Apa dilafazkan si miskin? Alhamdulillah, aku syukur. Aku si nyusah orang. Aku keadaan aku macam tu pun aku okey. Boleh hidup. Tapi aku ingat dengan siapa pemberi aku. Aku banyak harta pun aku si bersyukur. Apa kaedahnya? Maka diulang-ulang Allah dalam Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kata Allah pada dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman mengulang-ulang sampai 32 kali kalau tak silap 32. Berulang-ulang imam baca di depan. Kadang-kadang kita nangis sambil aja. Sedih dengan imam tu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan sampai imam habis. Kadang imam enggak tahu erti tu dah. Makmum tu dengan imam nangis, otomatik makmum pun nangis. Kena tak nangis dengan imam. Dengan imam nangis. Alhamdulillah terdetik hatinya tak ikut imam nangis. Jangan nangis saja, takut-takut imam tak terkenang di rumah. Terkenang pada lama. Mungkin ada surah tu berkaitan dengan perkara lama. Bila aku kenang ku renung. Katanya pun lagi depan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tadi tuan-tuan hadirin sekalian, jangan kita sombong dan menyombong diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi lepas solat. Sebab saya tadi lupa kitab. Mau teruskan aja lah. Saya sudah ada kitab saya tadi terlupa. Jadi saya menyampaikan dengan spontan. Boleh yang saya ingat daripada saya belajar juga lah. Sebab kitab saya lupa tadi. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian,
Macam lepas solat, saya beri contoh lepas solat. Apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata kita, kata imam. Kita ikut. Sebaik-baiknya duduk dalam beberapa saat ataupun beberapa minit untuk kita istighfar. Kadang ia jak masa kita. Kadang ia jak masa kita. Hampir susah kita nak nyebut di mulut tu, maka benda yang sentiasa diulang. Dalam satu hari sentiasa didengar. Dalam radio, kadang radio ada macam ikim, memang sentiasa mengulang-ulang benda yang sama. Apa lafaz yang mudah kita kena sebut dalam satu hari untuk penyucian jiwa, menginsafi diri? Senang, selalu disebut. Kadang kita sih tahu apa yang disebut. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Menginsafi diri, pejam mata kita pun, ngenang diri kita pun. Apa ni dipolah ulama tu, hampir juga susah kita nak menang diri kita pun. Allahumma salli ala Muhammad. Pejam mata, ngenang diri pun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Sambil mengenang diri pun, menenangkan jiwa pun. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat dalam berbicara, kita boleh hebat, betul? Di kedai minum, kedai makan, sampai berentak meja dan sebagainya. Hakikat kita berbalik kepada pencipta kita. Kadang-kadang lisan kita tu boleh membawa keburukan kepada diri kita pun juga. Lisan. Sebab semalam saya berfutsal bersama dengan youth, dengan belia di Bintulu, di sekitar Bintulu. Ramai, ada 4 tim malam tadi. Kami berfutsal. Antara objektif kami berfutsal dan kami menganjurkan futsal adalah untuk bersama dengan belia dan mendedahkan sukan dari subjektif syariahnya. Saya menekankan contoh berpakaian. Sebelum ini kita melihat berpakaian, contoh berseluar pendek, perkara yang simple. Saya dah alik tandahnya, senang, biar je lah, kalau pendek pun. Hakikat kita sedar bahawa ia adalah salah satu tuntutan juga. Ia remeh, tapi ia adalah salah satu bentuk tuntutan juga yang perlu diikut dalam garis panduan syariat kita. Berseluar pendek. Tapi malam tadi alhamdulillah berseluar panjang. Kadang ada yang menggunakan tie, berseluar pendek, baru pakai seluar pendek, seluar pendek. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dedahkan kepada generasi pada hari ini. Di mana generasi pada hari itu merupakan pelapis untuk memacu kepimpinan yang sedia ada. Maka dididik dengan akhlak yang baik, dipelihara supaya menjadi seorang yang berakhlak baik, berkepimpinan, berjiwa besar. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, maka poin yang pertama tadi adalah syukur. Mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Jangan sesekali kita tadi menyombong diri. Saya selalu menekankan bab menyombong diri. Susah benar kadang kita tu nak senyum. Susah benar kadang kita tu nak memberi salam. Nak beri salam walaupun dah lama bertahun berjalan bersama, kadang-kadang nak beri assalamualaikum pun susah. Dikata remeh. Senyuman yang dikatakan sedekah yang boleh membuahkan pahala, mendatangkan pahala,
dikatakan remeh. Senyum. Silah kita senyum seorang aja. Mu senyum seorang nampak gila. Nah, gila kita minta senyum seseorang, tangga atau cermin, tangga atau kereta kita seorang lagi. Orang akan madah tergila. Nah, confirm orang madah tergila. Tapi hakikat tadi kita pun tak senyum kita dengan siapa? Sebab tadi dalam jiwa, dalam hati kita mesti berniat perkara yang baik aja. Pagi-pagi itu kita dah perbaiki niat kita, apa nak dipolah kita, benda baik yang nak dipolah kita. Kena syukur. Kewajipan kita sebagai umat ini syukur. Saya ulang balik. Berulang-ulang Allah sebut dalam Ar-Rahman tadi, betul? Surah di mana dalilnya tadi yang saya sebut tadi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di sini nikmat Tuhan yang kau nak dustakan. Di sini nikmat Allah yang kita nak dusta. Sedangkan pada hari ini, saat ini kita masih hidup dan mampu ketawa, mampu bangun, mampu bersama, mampu melihat bumi, mampu melihat kereta, mampu melihat rumah, mampu melihat keluarga. Pada hakikatnya syukur pada pencipta tidak. Tuan-tuan hadirin sekalian, sebab ya tadi, jangan kita lupa zikir kepadanya, selawat kepada baginda Nabi SAW, tahmidnya, zikirnya, memuji kebesarannya. Kadang kita langgar dalam TV, macam contoh zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Kita kadang kata pada, oh biasa aku dengar. Biasa dengar, sebutkan. Ialah amalan kita. Baik kata nenek saya mari, habis amalan kau, bismillah aja, pun cukup. Kata nenek saya lah. Ya musim ya. Tu zaman di mana ilmunya macam-macam. Guru kita pun banyak lah kinek tu. Kinek tu jenis open. Kinek sekarang tu open. Zaman dulu, mensia dulu. Seorang guru ajak lah pakai rujukan ni. Kadang-kadang nak ia ajak gurunya ajak tak betul. Zaman dulu. Tapi zaman tu ada juga lah diulangi juga. Tapi berhati-hati sama kita. Kita sendiri yang memahami ilmu yang kita pelajari dan ambil manfaatnya. InsyaAllah kalau kita niat untuk kebaikan kita pun, kalau kita berniat untuk diri kita pun, insyaAllah boleh diteruskan dengan menuntut ilmu itu. Sebab ya tuan-tuan hadirin sekalian, di subuh pagi itu saya dah madah tadi, beruntungnya kita dibangkitkan dan bersama berjemaah di masjid. Ada orang dilaungkan walaupun ditegas pun atau tahgid, dilembutkan naungnya, tetap juga kadang-kadang ditaritnya. Kota nyaman selimut rumah tu. Walaupun kata Bilal, as-salatu khairum minan naum. Kata Bilal madah. Bilal pun ninjutnya juga dengan keadaan naumnya tadi. Di mana orang pun rasa naumnya tu terlain macam. Di mana? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Nah, kali kena tegaskan. Walaupun mic kadang dah cun benar, tegas tapi mic tu tang cun tu. Tegaskan terus.
as-salatu khairum minan naum. Kata kita madah. Ya lagi nak dengar juga. Ada telinga ni. Speaker tu. Tapi si kita nak pergi speaker tu rumah ke rumah. Ya dia guna speaker tu singgah itu aja. Tingkah ke atas tu. Mun ke rumah. Bagus kita tu tadi. Walah kedak di Mekah tu, di Madinah tu, setiap hotel memang dah ada apa dah? Speaker. Nah. Dah ditegaskan now. Tapi ya tadi alhamdulillah Allah beri kesenangan kepada kita untuk bangkit bersama. Untuk menunaikan solat subuh yang di mana subuh tu antara solat yang sakit orang nak kerja sebabnya waktu pagi. Waktu pagi dan melibatkan tidur. Akhirnya kita kena korbankan tidur ya tadi. So tadi tuan-tuan hadirin sekalian, berniat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tu nak berubah ya Allah. Aku tu dah tua ya Allah. Aku tu dah selamat lagi ya Allah. Aku tu si sehat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Peliharalah diriku ya Allah. Peliharalah imanku ya Allah. Minta dengan Allah SWT. Allah tunggu kita. Nak minta apa? Kadang kita tu menyombong ni. Ya saya madah tadi, kita tu kadang sombong. Kematian kita tu di padah. Mun yang madah esok kau mati kompom, hari tu hidupnya atas seadah aja. Betul? Mun di padah esok kau mati, kerjanya apa? Sembahyang je kerja dia. Aku bulak ni tadi. Zikir siapnya habis. Ditanya tak kena kau malah atas ada si makan, si minum, si apa tu? Esok aku mati. Induk hati. Nah, hakikat kita sih tahu alamat kematian kita. Cuma kita tahu kita mati aja. Tapi bismillah. Tarikh nak siapa diminta kita lah tarikh mati tu. Dengan tarikh kita lahir, betul? Walaupun makku, contoh mak tu madah. Tahan dulu. Aku mau anak aku lahir 1 Ogos. Siapa pada samia? Dah nak telus dah. 29 bulan dah nak telus. Ditahan. Aku mau 1 Ogos juga. Mau telus juga. Ni apa tanahan ni? Kapas semen. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Nama kematian kelahiran kita. Siapa dia minta dengan macam aja tarikhnya. Macam ya juga dengan kematian. Siapa dia minta, siapa dia mohon. Bukan ni kita kerja di office tu. Mau kerja di office minta saya nak cuti pada tarikh sekian. Boleh. Bos sign. Okey, you cuti. Tapi nama mati dengan lahir tu sik dapat. Maka ya tadi apa persiapan kita sebelum kita mati? Amalan lah yang perlu kita bawa. Amalan lah yang kita perlu bawa. Walaupun sekecil-kecil amalan. Kadang orang memperlekehkan amalan kecil kita, ya apa perlu kita dengar nak dilekeh oleh orang. Orang yang bukan tahu pun dengan kita. Dan orang yang memperlekehkan apa amalannya. Jangan kita nanya lagi, kau apa amalan kau? Berarti masuk melawan. Terus beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sedekah. Saya boleh persoalkan aku sedekah 10,000, aku persoalkan 5,000, aku persoalkan 1,000, aku persoalkan 100, aku mempersoalkan sedekah RM50, mempersoalkan sedekah RM10, RM1, 10 sen dan sebagainya. Hakikatnya tadi, walaupun kita tadi bersedekah banyak, sampai melafazkan dengan kawan kita, aku yang sedekah masjid tu 10,000 mari. Hancur tuan-tuan. Berbandingkan 10 sen sih disebut kita ya. Allahumma salli ala Muhammad. Hancur. Maka perbaiki niat kita. Adakah sedekah itu untuk apa? Kita aja tahu. Ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sifat ikhlas kadang disebut orang juga, betul? Orang akan bersoal juga dengan bab ikhlas. Kena mempersoalkan bab ikhlas sebab hati. Orang yang sedang kacau bilaunya pada hati, nya akan berbicara tentang ikhlasnya orang. Kadang-kadang mengganggu gugatkan ikhlas orang juga. Kau ikhlasi.
Kata kita nanya, ikhlas aku. Yes, kita sebut ikhlas itu dengan lafaz. Ya, aku ikhlas. Jika tadi keluar pada masjid, kawan saya nanya, kan kau tak tahu. Kawan kau imam, bolah mari kau beri 100. Hanya benarkah? Ya, nyesal aku beri. Tangga kita sebut dengan lisan, dengan hati. Sama nggak sih? Disebabkan Jack kawan lama. Hancur. Allahumma salli ala Muhammad. Nama ikhlas. Sebabnya tadi mau kita perasan dengan bab ikhlas tu, Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama surah Ikhlas. Sini ikhlas sama surah tu. Betul? Nama surah Al-Ikhlas. Sini sangkut paut ikhlas dalam surah tu. Perasan sih? Macam ialah nama ikhlas. Ikhlas si dapat dilihat dengan mata kasar, si dapat dibicara dengan lisan semata-mata, tetapi bermain pada hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tadi tuan-tuan sekalian dah cerah dari luar ni. Saya pun dah belajar tu. Selamat ya habis. Okey, dalam masa 5 minit okey. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, beramallah kepada Allah. Sentiasa mempertingkatkan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dihiraukan apa orang kata dengan amalan kita. Bukannya yang akan menerima amalan tu. Tu buku catatan kita pun yang pegang. Kita pun yang molah, kita pun yang pegang. Pakai tenembak di sini je lah. Sebab ya saya terkenal dengan kumpulan UKES. Pernah tuan-tuan dan perempuan dengar kumpulan UKES dulu? Apa UKES madah? Amalan seharian itu yang pasti harus di hati, tidak ternilai bila tubuh terbujur kaku, tidak berfungsi. Di saat itulah terlihat semua di mana tempat kita. Tempat kita, kata lagu yang madah. Di sini tempat kita. Kubur anu lah ni ada tempat lain ke? Ya, yang madah pagi. Harus diingat, kita hanya musafir yang didatangkan hanya sementara, menghunikan alam yang pasti akan dijemput untuk pulang. Allahumma salli ala Muhammad. Tajam lagu ya. Dijemput untuk pulang. Kita tu musafir, akan dijemput pulang juga. Jangan anggap dunia tu akum pun. Kita numpang aja tu. Tak ternumpang peres bah, numpang kereta kita. Kita tidur dalam kereta 24 jam. Sampai rumah ndak wah tidur dalam kereta. Tidur rumah juga. Macam ialah tadi cerita dia. Maka tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okay, jadi tuan-tuan hadirin sekalian, beringat sama kita pun, yang penting pertingkatkan takwa. Si tahu dengan takwa, tiap kali jemaat dan khatib malang mula benar sama. Apa pada khatib? Ittaqullah, kata oleh khatib. Benda sama, benda wajib disebut khatib lah ya. Ittaqullah haqqa tuqat wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Sentiasa diulang oleh khatib, takwa. Kadang kita nyebut je takwa, kadang si ingat. Kenapa takwa tu? Saya dah 4 bulan di saya pun dah padu. Minta maaf, minta ampun. Saya dah terbawa bahasa saya pun. Sorry, maaf. Sadang telajak. Bila main kacak dah biasa macam ya. Kadang telajak saya pergi ke negeri sampun. Jadi alhamdulillah. Okey, takwa tadi pertingkatkan. Maka tadi tuan-tuan hadirin sekalian, saya simak memanjangkan bicara saya. InsyaAllah tuan-tuan perempuan pun ada aktiviti pagi tu juga dengan family. InsyaAllah. Maka manfaatkan masa yang diberi, cuti yang diberi, rehat bersama dengan family sebagainya. Yang utama adalah menjaga hubungan sama sendiri.
hubungan silaturahim, berukhuwah, pertingkatkan persahabatan dengan baik. Jangan ada pertelingkahan, jangan ada kerosakan dalam persahabatan. Sebab kadang-kadang kita tahu ada hadis Nabi SAW mengenai dengan kawan tu. Ada segi lagu, kawan tolong tarik aku, mun aku masuk neraka pula tarik aku, ngembak aku ke surga juga. Ingat saya hadis. Ada. Sebab ya berbaik dengan kawan tu juga. Kawan-kawan yang kita tu rasa bagus, kawan tu selalu sembahyang, selalu jangan dipuji. Aku tu siapa aja aku tu kan kedak kau bagus. Jangan. Perlu kita tingkatkan. Padah kawan kau, aku nak berubah kawan, bimbing aku kawan. Masya-Allah tabarakallah. Maka tuan-tuan hadis sekalian, diajak daripada saya. Saya mohon ampun maaf sekali lagi. Sekiranya terlanjur dalam berbahasa, terlanjur dalam berkata, mungkin ia menggores hati dan jiwa pada jemaah sekalian. Saya sedar dengan apa yang saya kata. Kadang-kadang terlepas terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata si pulang ke rumah saya padahnya. Masya Allah tabarakallah. Ya jak dari saya, mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada jawatan kuasa masjid atas kesudian menerima kunjungan daripada kami Hikmah. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama lagi kelak lah, insya-Allah mau ada ruang dan peluang lagi insya-Allah. Jadi ya jak dari saya, mohon ampun dan maaf sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.